Okay, go back balik pada nilai potensi koloni kelulut ni. So tadi saya sambung, kita jangan hanya terbatas kepada madu je. Sebab madu we can get almost anytime, kecuali pada dalam musim-musim hujan, musim yang ekstrim panas atau hujan sangat, so dia akan start kurang. Tapi tak bermakna kita tak boleh fully utilize. Sebab bee bread dengan propolis ni memang banyak, and then harga dia berganda-ganda, berkali ganda daripada madu tu sendiri. Okey, contoh kat sini kan, Cik Abu Hassan Jalil ni dia bagi tahu, roughly dia calculate bila kita harvest propolis 6 kilo dalam setahun per sarang, roughly secara kasar, bila kita proses dalam bentuk refine, okay, kita boleh dapat sampai 1000 sekilo. Madu tadi 200.5 je, ini purata. Saya faham ada yang jual sampai 200.5, ada jual sampai 500 pun madu. Tapi kita cerita the conventional punya rate ni, tengok madu sampai propolis 4 kali ganda daripada madu tu sendiri. So need to open the mind today, jangan terbatas pada madu sahaja, jual madu sahaja. Okey. Yang keduanya kita cerita on the roti lebah. Okey, roti lebah secara kasar satu sarang kita akan dapat 3 kilo. Ada setengah tempat memang dia tak nak buat madu, dia buat roti lebah aja, dapat lagi banyak. So when we process roti lebah dengan propolis ni, we get more than benefit satu dengan kita punya in return. Cumanya dia ada halangan lah. Sebab you tak boleh dump terus popular bee bread ni dalam produk. Need to process, buat extraction. Saya pun dah touch sikit tadi. So when we do processing kedua-dua propolis dengan roti lebah ni, kita dapat hasilkan a few macam-macam produk lah. Okay, madu tu sendiri pun sama juga. So bila kita cerita on the produk hiliran, okay, saya buat definisi sikit. Produk hiliran adalah berkaitan dengan pelbagai kekaitan berkembang kekaitan utama. Contoh bila kita cerita pasal industri peternak kelulut ni, produk hiliran ni daripada apa-apa daripada produk utama lah. Produk utama dari segi peternakan kelulut dengan madu tu sendiri. Okay, bila kita cerita on the jap saya nak tutup dapur jap. Okay, sorry. Tadi kita cerita on the produk hiliran tu sendiri. So kita boleh buat any produk daripada madu, propolis dan roti lebah. Okay, itu yang main. Yang keduanya kita ada cerita juga yang boleh buat aromaterapi. Okay, nanti saya tunjuk how saya buat distillation. Dan bla-bla overseas is lebah punya, tapi kita boleh adapt. Dia boleh sambung pipe dalam sarang tu, dia inhale dalam sarang kelulut tu lah. Okay. So bila cerita on the extract ni, okay, normally dia ada dua lah. Okay, oil base or water base. Oil base ni yang berasaskan minyak, water base ni berasaskan air. So bergantung kepada which product kita nak buat. That's why you need to know when you want do a product, kena tahu dia berasaskan air ke berasaskan minyak. Contoh, okay, contohnya bila kita cerita on the, produk tu nanti saya extract tu nanti saya cerita later. Okay, kenapa kita nak kena buat extract? Of course kita nak produk kita lebih cantik lah. Kalau kita letak seketul propolis macam tu atau bee bread macam tu, dia nampak pelik lah. Kenapa ada macam tak larut habis? Kecuali you nak buat exfoliant, you nak buat as a scrub, yang tu kita nak letak as a propolis itself ataupun bee bread. Tapi apapun, you need to know what you want to do lah. Okay, kena tahu apa benda yang you all nak buat. Dan saya kira kita nak dapat manfaat 100%. When we do extraction, okay, kita akan tarik parti ke dalam any solution. Minyak ke, air ke, ataupun benda yang berkaitan. So bila kita nak, kita akan dapat almost 100% lah. Dia tak akan jadi 100%. Dia akan jadi almost 99 to equal almost 100. And then produk kita lagi lama dia tak akan berkulat lah. Kalau kita letak direct, bee bread itself, kalau kita ambil, kita letak kat luar, tak sampai seminggu, 2-3 hari dah berkulat. Sebab dia punya storage dia. Okay. Yang bila kita nak proses ni, dia ada a few method. Okay. Nak kena bersihkan, keringkan dan hancurkan. Dan sini saya nak tunjukkan, okay, dalam perubatan Melayu lama, mualah konsep sama. Kita guna lesung untuk tumbuk, pipis, giling. Okay. Dan 3 tu menunjukkan adalah kita kaitkan dengan relationship of the particle and surface area. Bila mana bekas benda tu kecil, okay, dia akan jadi lagi akan jadi lagi luas permukaan besar lah. So ketiga-tiga tu main antaranya contoh lah. So banyak method lagi you nak pecahkan. Okay, ini adalah saya nak kaitkan dengan ketiga-tiga tu. Nampak guna equipment berbeza tapi dia bagi hasil yang berbeza. So
go back pada extract tadi. Yang saya sentuh tadi berasaskan minyak dengan berasaskan air. So this one is a straightforward. You boleh buat and then benda ni boleh buat kat rumah je. Tak perlu ada high end punya machine ke apa ke. So when kita nak harvest propolis, okay, kita boleh guna macam-macam minyak. Okay, kita nak guna minyak kelapa ke, minyak zaitun ke, minyak bunga matahari ke, whatever jenis minyak. Tapi suka diingatkan, kita guna minyak mahal tu kena jual mahal lah. Okay, nak guna minyak murah boleh jual murah. Tapi bila dia punya kita under propolis, minyak murah pun boleh jual mahal. Tapi kena tengok harga kualiti itself lah. Okay, bila kita nak buat, kita kena, kita ada dua cara. Cara perlahan dan cara laju. Guna haba, tak guna haba. So you all boleh tengok kat sini kan. Kita guna slow cooker, masak hingga 4-6 jam. Kalau kita nak rendam je, maybe boleh jadi sampai seminggu atau sebulan. Okay, antara produk yang kita kena pakai yang berasaskan minyak ataupun yang ada beeswax je, automatic kita jadi berasaskan minyak lah. Minyak urut, balm, lotion, pomade, vaporat and ATC. Okay, next kita cerita berasaskan air pula. Air yang sama ada kita guna air tu sendiri ataupun kita pakai vegetable glycerol atau vegetable glycerin. Dia pun konsep dia sama. Kita panaskan ataupun kita guna rendam. So you can choose lah mana-mana. Mana yang you can get access the equipment lah. And ini adalah yang dibangun oleh Academy Group pada 2016. Okay. How dia buat training series. Okay. Masa tu 2016 orang nampak madu je. Orang tak nampak produk aliran ni. So how dia orang buat propolis extract guna different extraction. Ada guna alkohol, guna glycol, ada guna steam distillation, okay, ada guna pit eater, okay. So ada guna water soluble. So benda ni main peranan, dia bawa a few type of component chemical yang berbeza dan bergantung which is product yang nak buat. Dan ada lagi lah, siapa tak nak terlampau banyak, okay. Aromatic, candle and so on. So next, bila saya nak touch antara testimonial dengan scientific study. So ini adalah saya petik daripada Puan Raziana Ramli, orang asli dekat Sepang. So far alhamdulillah banyak yang kami Institut Genome sendiri terlibat untuk part of projek community dekat sana. So ini adalah sabun yang dia buatkan dan ini adalah cara marketing dia guna testimonial lah. Okay. So boleh tengok how dia punya ni is quite normal standard testimonial daripada customer. Dia pakai okay dan dia bagi review kat kita, kita jaja dekat FB ke website ke. Dan ini pun sama juga, lebih kurang sama, cuma beza bahan-bahan lain lah. Dan ini adalah yang saya menyimpang sikit, tapi saya nak sentuh on the kitab perubatan Melayu lama yang saya belajar daripada arwah Dr. Ghani Hussein. So benda ni how kita related penggunaan daun gelenggang and then kita mix, sebab tadi dah sabun hantar ada daun gelenggang kan. Maka you have a citation. Okay, ini adalah rujukan yang digunakan pakai untuk kitab tip. Dan ini juga adalah rumah penjengat di Pulau Ubat. Okay, terima kasih kepada Dr. Muhammad Afendi yang susah payah dia translate buku ni. Dan alhamdulillah buku ni saya antara first. Dia tak jual lagi, dia dah hadiahkan kat saya alhamdulillah 2018. Berbesar hati. Dan ini cerita how zaman 2 minggu kot ke seminggu kejatuhan negeri Melaka yang dia berpindah semua pergi ke Aceh. So how setup farmasis tu dah ada, perjalanan nak pergi upah berapa, sukatan berapa. So how hebatnya orang lama kita. So saya dalam niat nak revive balik lah all those. So kita kaitkan balik propolis keluluk madu, one of the memang as a element yang guna dalam perubatan Melayu lama lah. Cumanya dia punya translate tu dia tak cerita detail lah how kita kena adapt on the modern style. Okay, yang ni kita touch yang kita cerita on scientific data. When you tag on the journal, okay, contoh dia guna kasih alata is daun gelenggang lah. Okay, macam mana dia guna daun, leaf untuk merawat eczema dengan ringworm. So dia siap tunjuk lagi how cara nak pakai lah. Letak daun dengan dalam kerosin, lepas tu dia apply enzima, mana yang berkaitan. Karika papaya, daun betik, okay, sama juga untuk sore, batuk. Semua dia buat. Memang ada dalam on the publication journal 2008, tapi kat overseas lah. Kat Malaysia, so far saya tak jumpa lagi. And then this one, keluluk punya, sama juga. How the citation, kita boleh guna untuk rujukan scientific study. Okay. Dan ini adalah contoh-contoh produk yang saya terlibat baru je dalam proses persampelan. Okay. Ada komuniti India dekat Kedah. Okay.
dia dapat certain fund, kita bantu dia untuk buat food bar, tapi kita target guna madu or propolis ataupun dua-dua still dalam formulation. Dan kita target kita letak oat semua untuk bagi cepat kenyang, and directly kita target untuk kurus lah. So how kita guna benda-benda yang natural still dalam proses lagi, baru je dah siap sampel daripada kilang OEM 2 hari lepas. Okay, rasanya dia baru dapat semalam, belum tengah fine tuning on the taste, baru start on the production lah. The second is sachet. So sachet madu tu quite common dekat macam saya segi sampling dekat Kemaman tu, pelekat. Okay, Encik Asfarizal Asfar dia tunjuk kat saya macam mana dia buat on the pelekat guna mesin tu. Tapi yang ni kita buat kat kilang lah, dia lagi nampak kira lah sebab dia nak jual mahal kan. And then dia ada a few type of 6 gram ke 10 gram. Yang tu saya dah dapat kebenaran daripada Meli Poly, memang dia jual on the market lah. Okay, yang ujung tu pun ni kuantiti yang sangat besar lah dia jual. Okay, yang ni selain daripada tu, okay, air madu Suzy Hani, sahabat yang masa belajar perubatan Melayu lama, macam mana dia punya sistem atas tu, dia pusing dan dia ketuk madu meleleh. That's why dia panggil madu menangis kan. Dia meleleh dan dia digoncang. Normally is air madu lah kan. And then saya terpun nak letak gambar yang Meli Polis ni pun ada keluar air sparkling, air madu, lemon, sparkling. So quite new. And then sebelah kanan ni boleh tengok facial cleanser ganja serum daripada Puan Razana Ramli juga. Okay, dia buat 2 produk ni lah, satu madu, satu propolis. So ini guna teknologi dekat siring. Okay, so far alhamdulillah yang jual. Nak check, nanti kena check dengan Puan Razana lah. Okay, saya terlibat dalam kajian dia lah. Okay, yang ini saya keluar sikit sebab saya tak ada data yang kelulut lagi, tapi saya ambil contoh yang saya terlibat direct. How kita guna on scientific data, kita run GCMS, and then Dr. Asfar run the toxicology study exposed to cell. Okay, this one air gaharu hydrosol lah, the same concept yang nanti saya tunjuk. Yang tu hydrosol propolis, this one hydrosol gaharu. Okay, kita tengok open to skin. The next product pun sama, quite new product juga yang saya terlibat. Ini adalah energy informant lah. Kita guna sachet yang ada combination markah berjaga dan tongkat ali. So saya tak ada kaitan dengan produk madu, cuma saya nak cerita how we use a scientific data as a marketing tool lah. Okay, so dah habis. Normally this one yang bahagian teori berhabis, yang belakang ni saya nak cerita how resipi-resipi yang boleh buat. And then nanti saya akan buat demo sikit lah. Okay, demo sikit, and then nanti kita buka Q&A. So baru 10.39 kan. Resipi-resipi nanti saya akan share di slide lah. You boleh cari bahan, you boleh buat sendiri kat rumah. Cumanya atas keterbatasan masa, sebab banyak bahan-bahan yang ambil masa. So saya tak nak buat produk you kena tunggu sampai 2-3 jam. So ada benda yang saya dah simplifikan, 3 produk yang sebut nanti saya akan tunjuk cara nak buat. So nanti kita go by slide, saya tengok tunjuk resipi apa yang ada lah. Yang ni buat sabun, detail cara nak buat lah, bahan apa dia pakai. Make and pour je, quite common lah. You guna soap base, lepas tu masak soap base sampai cair, masukkan extract tu propolis lah, buat ke so on, masuk pewarna jika nak, pewangi. Lepas tu kita tuang je dalam mold. That's it, siap. And then the next is lip balm. Yang lip balm ni saya modify, saya pakai shea butter. Shea butter one of the butter yang quite expensive lah. So you can use another butter, cocoa butter and so on. So at least kena ada 3 komponen utama. Butter, minyak dengan beeswax. So once 3 ni bercantum, dia portion yang sama, kita add on propolis, kita letak perisai, kita letak pewarna. Lepas tu dia akan tuang dalam bekas lip balm tu lah. Okay. Cuma trend sekarang banyak lip matte, right? Malam ada discussion, seorang kawan tu dia nak buat lip matte. So lipstick macam dah tak ni kan. So muat lah, basic sama je. So ini adalah resepi minyak urut stroke. So dapat daripada seorang guru yang memang dia buat urut memang untuk stroke. So ada komponen-komponen kat situ lah. Yang ni yang pertama dan yang kedua. Senang je, you masuk semua bahan ni, masak at least 6 hingga 8 jam lah.
Okay. Ini pun quite sama tapi different recipe. Memang targeted untuk sebab dia ada a few herbal untuk syarah lah. Okay. Nanti ada boleh dapatkan slide, saya akan hantar kepada Puan Ain. Nanti Puan akan share yang Safi Koji step by slide lah. So in case you tak dapat by email dia, boleh on personally dekat email saya, nanti saya boleh forward. Okay, ini adalah shower gel. Okay, shower gel ni saya dah buat shortcut. Okay, saya dah campur view sebab bila mana kita campurkan air SLES kita kena rehatkan 10 hingga 15 minit lagi cantik overnight. Sebab dia dah turun semua buih dah tak ada, baru kita start proceed. So kejap lagi saya akan demo. Saya terus jump pada yang kita letak pewangi, kita letak bahan-bahan di air butane, and then kita terus buat pekatkan dia. Okay, kita terus akan dapat lah. Sebab basically benda nak buat is sekejap, cumanya ada few step tu nak bagi buih tu turun semua, dapat solution yang tak ada buih tu kan, lagi cantik lah dia punya final product. Kalau tak nanti nampak lah bubble tu tak cantik, and then dia punya sukatan, dia punya final quantity tu akan kurang. Okay, ini sabun pakaian cecair. Okay, kita panggil odor surfactant punya method. Dia ada banyak. Okay, ada yang boleh guna sodium hydroxide pun boleh. Kita guna macam ibu sabun tapi kita buat sendiri. Kita guna untuk jadi pakaian, sabun pakaian sodium hydroxide. Okay, ini pun sama, guna a few chemical yang consider acceptable lah, dia tak bahaya untuk tangan lah. Sebab frankly speaking, saya kalau beli sabun basuh tangan kat luar memang tangan mengelepas lah. Orang rumah pun sama. So from there kita buat sendiri yang user friendly, and then we add on pewangi apa kita nak. Kita boleh masuk propolis, sabun yang kita nak. Okay, we can modify. Dan ini adalah sabun pencucian yang low grade, yang murah sikit. Tapi still tak problem untuk tangan lah. Kat luar tu memang habis lah tangan. Tapi bergantung lah, ada yang kulit bagi saya kulit sensitif. Yang tak kisah, tak ada isu lah. Okay, yang ni pun saya akan demo juga. Okay, Propolis hand sanitizer. So nak buat senang je. Okay, sama ada nanti gel ni saya buat sendiri, tapi saya dah siapkan awal lah. Okay, tengok gel dah siap tadi ni. Okay, lepas tu nanti kita just campur etanol je. So you boleh ambil resipi tu nanti boleh buat sendiri. So untuk siapa yang tak ada carbomer tu, you boleh beli dekat farmasi apa benda? Gel, aloe vera gel. So campur dengan etanol je. Add on propolis sikit. Dah siap. Okay. Nanti saya akan buat demo. Okay, tu je. So kita start dengan Q&A dulu ke? Macam mana? Puan Ain? Boleh. Start Q&A dulu baru kita demo. Nanti warna senang. Tak payah dah. Okay, kita buka kepada tuan-tuan perempuan kalau ada sebarang soalan sebelum kita sambung ke demonstration buat sabun dan sebagainya. Minta tolong nama email tadi, nombor telefon dah tak sempat dah. Encik Razif punya slide akhir tadi. Okey, kejap Boleh tak? Nampak tak? Tak nampak. Okey. Okay, salin dulu. Bagi dalam 5 minit. Nanti kalau siapa yang tak dapat lagi, saya akan buka balik. Sebab saya tak boleh nampak muka kalau kat slide ni kan. Assalamualaikum Encik Razif. Waalaikumsalam. Sambil-sambil kawan-kawan kita tu salin nombor telefon dengan email tu. Okey. Dalam slide tadi saya nampak banyak penghasilan produk hiliran tu guna air tapisan. Kalau bukan air tapisan boleh guna tak? Air pipe ke, air sungai ke, macam mana? Air tapisan ni adalah satu elemen penting untuk hasilkan produk hiliran kelulut ni kalau kita nak buat sabun ke apa ke? Ya, dia sebenarnya kalau you nak guna air pipe boleh nak guna, cumanya kita kalau study on the detail produk hiliran dia ada hard water, soft water. Okey. Apa beza hard dengan soft? Okey.
Beza dia kita kena put on treatment. Bila mana kalau kita, macam contoh nak buat gel untuk hand sanitizer ni, you guna air biasa memang tak jadi. Sebab dia cerita on the pH, dia cerita on the contamination mineral. Ada benda mineral kat dalam tu, bila kita tak remove, nanti memang tak boleh keras gel tu. Tapi kalau setakat nak buat shower gel, should be no problem lah. Cumanya additional add-on. Kalau siapa boleh buat distillation, so you guna hydrosol, lagi bagus air tu, lagi ada kualiti. Tapi kalau tak ada masalah, boleh je. Tapi apa-apa kena trial and error dulu lah. Saya tak berani sebab kebanyakan dulu mula-mula saya start, saya belasah air pipe tu, kadang-kadang jadi, kadang tak jadi. We cerita on the consistent, bila cerita on production, nanti kacau. Betul tak? Kejap Razif. jadi. Razif, Okay. isu contamination tu tinggi. Takut ada unsur luar kan. Kita Betul. tengok yang tu. So kita riskkan orang lain. Dia contamination dia sebenarnya tak bahaya pun. Tapi dari segi contamination dia punya kandungan air yang ada mineral sodium and so on tu, kita punya produk nanti tak jadi. You bagi resipi ke orang, you ajar orang, bila-bila orang pakai nanti tipu aja ni buat tak jadi pun. Ada strike a few element, you kena standardize kan. Betul tak? Tapi apa-apa ni tu trial and error. Kalau tak, memang tak nampak. So jadi maksudnya penggunaan air tapisan ni adalah untuk pastikan air tu bebas daripada bahan-bahan lain lah dalam air tu, betul? Ya, kita nak memastikan konsistensi, kita buat itu sama je. Kita tak nak bila kita buat gel, sekejap cair, sekejap pekat, ataupun pemekat dia kita kena pakai banyak atau kita kena pakai sikit. Letih lah. Right. Dia cerita on the bila kita guna resipi, kejap guna banyak, kejap guna sikit, dia akan effective cost. Betul tak? Bila effective cost tu, problem nanti. Okay, Cik Razif boleh stop sharingkan screen dulu. Okay. Okay.